Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Bagan. Tan Sri Yang di-Pertua, kerajaan telah menetapkan bilangan pekerja asing dalam negara tidak boleh melebihi 15% daripada jumlah guna tenaga negara menjelang tahun 2025. Sehingga 15 Mac 2024, berdasarkan kepada rekod Jabatan Imigresen Malaysia, jumlah pekerja asing yang bekerja dalam negara adalah seramai 2,171,798 orang. Jadi lebih kurang 2,17 juta orang. Buat masa ini, kerajaan masih mengekalkan keputusan untuk membekukan kelulusan kuota baru. Ini kerana bilangan pekerja asing dalam negara telah menghampiri sasaran yang telah ditetapkan di bawah RMK ke-12. Dan selain itu, kerajaan juga masih dalam proses untuk memuktamadkan saringan ke atas pendatang asing tanpa izin parti di bawah program rekalibrasi tenaga kerja 2.0 ataupun RTK 2.0 di bawah seliaan Kementerian Dalam Negeri. Justru, sebarang keputusan berkenaan pembukaan semula kuota pekerja asing akan ditetapkan setelah kerajaan mendapat perincian penuh berkaitan jumlah kuota pekerja asing yang masih belum memasuki negara sebelum atau pada 31 Mei 2024 dan hasil daripada program RTK 2.0 yang akan berakhir prosesnya pada Jun 2024. Berdasarkan dapatan yang diperoleh daripada agensi kawaselia mengikut sektor, anggaran tenaga kerja yang diperlukan adalah seramai 308,000 orang lebih kurang. Kuota baru hanya akan dipertimbangkan mengambil kira baki kuota yang masih ada dari unjuran 15% yang saya sebut tadi selepas pengemaskinian jumlah kuota pekerja asing yang aktif dan selepas RTK 2.0. Baki kuota yang tinggal akan disalurkan kepada sektor ataupun subsektor kritikal dan mempunyai impak yang tinggi kepada hasil ekonomi negara. Kerajaan melalui jawatan kuasa bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Manusia mengenai pengurusan pekerja asing pada 16 Januari 2024 telah menyediakan satu mekanisme penggajian pekerja asing secara sistematik dan dengan pengurangan proses birokrasi masa kini, dan melalui pembaharuan ini tempoh masa permohonan kuota sehingga kemasukan pekerja telah dikurangkan dari 29 bulan kepada 15 bulan. Dasar baru ini akan bermula selepas kerajaan menarik balik pembekuan kelulusan kuota baru. Selain itu, kerajaan juga bertekad dalam memperkesarkan aspek tata kelola dan pentadbiran entiti yang menguruskan proses permohonan dan kelulusan pekerja asing. Kerajaan juga akan memantapkan lagi rangka kerja pengambilan pekerja asing melalui MOU ataupun Memorandum Persefahaman dengan negara sumber berdasarkan prinsip dengan izin accountability, responsibility and transparency. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Bagan. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas soalan saya dan juga jawapan lengkap yang diberikan. Saya ingin bertanyakan Yang Berhormat Menteri, sama ada pihak kementerian sedia untuk menyemak semula, iaitu dasar sekarang di mana itu pekerja asing yang tinggal di negara untuk satu tempoh masa yang lama akan dihantarkan pulang. Sungguhpun mereka sudah menjadi pakar dalam bidang masing-masing, khususnya sebagai contoh dalam bidang pembinaan. Mereka menjadi master builder dalam pelbagai aspek-aspek pembinaan. Kerana apabila ini berlaku, yang kita hantar balik ialah mereka yang sudah jadi pakar dalam bidang masing-masing. Tapi yang ambil balik ialah mereka yang tidak ada sebarang kemahiran langsung. Adakah ini akan dikaji semula supaya kita tidak kehilangan mereka yang berkemahiran tinggi selepas dilatih oleh majikan-majikan tempatan? Dan yang kedua ialah tentang agensi dalam itu Kementerian Sumber Manusia, di mana ada 3 badan berkanun atau syarikat. Apakah hasil daripada rombakan dan juga perkhidmatan semula yang dibuat oleh pihak kementerian ke atas kelima-lima agensi ini, khususnya HRD Corp, di mana sebelum ini timbul beberapa isu yang bangkit. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Dia ada dua soalan, dua komponen. Soalan pertama tentang
tempoh yang dibenarkan oleh pekerja asing untuk bekerja di negara ini. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, tempoh penggajian pekerja asing pada masa ini adalah selama 10 tahun dan diberikan tambahan selama 3 tahun. Seharusnya pekerja asing ini bukan satu penyelesaian jangka panjang. Tempoh masa 10 tambah 3, campur 3 atau 10 plus 3 ini diberikan kepada syarikat-syarikat tempatan untuk upscale dan upskill agar kita boleh memberikan peluang yang lebih baik untuk perniagaan Malaysia berkembang dan kemudiannya menggaji ataupun mengambil pekerja tempatan. Jadi seharusnya tempoh 10 campur 3 ini harus digunakan untuk memupuk dan untuk membangunkan tenaga kerja tempatan. Namun kita sedar bahawa memang ada tuntutan-tuntutan permintaan daripada sektor-sektor tertentu dan perkara ini saya rasa untuk saya dia lebih kepada usaha upskilling ataupun menaikkan kemahiran tenaga kerja setempat agar mereka boleh memenuhi keperluan sektor berkemahiran. Soalan kedua tentang 5 agensi yang berada dalam Kementerian Kesuma ataupun Kementerian Sumber Manusia. Secara spesifiknya HRD Corp telah dibangkitkan. Untuk makluman, HRD Corp sekarang ada siasatan oleh jawatan kuasa kira-kira wang awam ataupun PAC. Jadi unsur-unsur dalam penyiasatan itu saya rasa tidak harus dikemukakan di sini. Tetapi untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, kita telah melakukan beberapa pembaharuan ya dalam HRD Corp termasuk untuk mengasingkan akaun-akaun di mana akaun levy, mengambil levy diasingkan daripada akaun-akaun lain. Sebab untuk kita levy merupakan hak syarikat ataupun hak majikan yang mencarum levy tersebut. Jadi levy tidak harus digunakan untuk tujuan lain selain untuk memanfaatkan majikan dalam memberikan latihan kepada pekerja mereka. Keduanya, beberapa buah jawatan kuasa baru juga telah ditubuhkan bagi mengukuhkan lagi tata kelola HRD Corp. Contohnya jawatan kuasa risiko yang akan menganalisa risiko dan sebagainya, dan keduanya jawatan kuasa tender. Ketiga, kita juga telah melakukan pembaharuan seperti untuk memudah cara penggunaan levy oleh majikan dan memperluaskan lagi perkara-perkara yang boleh mengguna pakai levy tersebut. Semua ini saya rasa adalah pengukuhan tata kelola bukan saja di HRD Corp tetapi di Kesuma secara amnya. Tapi sama ada isu-isu sebelum ini saya rasa saya biarkan kepada hasil siasatan yang akan datang tanpa membuat sebarang penilaian untuk masa kini. Terima kasih. Berhormat Maran. Terima kasih Datuk Yang Ketua, terima kasih Menteri. Sebenarnya apa yang saya nak tanya sebenarnya Menteri dah tahu, dah dijawab. Namun demikian Datuk Yang Ketua, walaupun target atau had kita ceiling pekerja asing ini 15%, seperti mana yang disebutkan oleh Menteri dah hampir-hampir mencecah 15%. Tapi kalau kita pergi ke bawah, kita lihat ramai pekerja-pekerja asing ini terdiri pada pendatang asing tanpa izin. Ini realitinya. Jadi saya ingin tahu berapa banyak tindakan yang telah diambil oleh kerajaan dalam menangkap pekerja-pekerja pendatang asing tanpa izin ini yang bekerja di bawah sana dan dihantar pulang balik, dan sebahagian besar mereka ini dah terlibat dalam sektor 3D. Jadi apakah langkah kerajaan ini untuk menarik seperti mana yang sebutkan tadi pekerja tempatan bagi melibatkan diri lebih besar dalam sektor 3D ini? Terima kasih banyak. Yang Berhormat Menteri. Sememangnya dasar pekerja asing adalah untuk memenuhi permintaan sektor 3D dan juga sektor-sektor yang mempunyai keperluan buruh yang tinggi ataupun labor intensive sector. Justru saya rasa bagi dalam aspek ini memang kita benarkan pekerja asing. Untuk rakyat Malaysia, saya rasa kalau kita nakkan rakyat Malaysia untuk berkecimpung ataupun bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan 3D ini mungkin agak sukar. Ya, memandangkan ini merupakan pekerjaan yang amat asas, berkemahiran rendah. Aspirasi kita ialah untuk
meningkatkan kemahiran tenaga kerja kita sehingga mencapai sekurang-kurangnya 35% tenaga kerja mahir menjelang tahun 2030. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan asas ataupun berkemahiran rendah, antara usahanya ialah untuk menggalakkan syarikat-syarikat, majikan-majikan tersebut upscale, mungkin melalui otomasi, melalui digitalisasi supaya kita boleh mengurangkan kebergantungan kepada pekerja-pekerja kemahiran rendah, terutamanya pekerja asing, waima pekerja tempatan itu sendiri. Dan pada masa yang sama melalui usaha peningkatan kemahiran, TVET, latihan kemahiran dan sebagainya, kita berharap akan memupuk pekerja-pekerja tempatan kita menjadi tenaga kerja berkemahiran tinggi yang dapat mendapat pekerjaan yang lebih berkualiti dan mendapat pekerjaan dengan pampasan gaji yang lebih baik. Itu jawapan saya kepada Yang Berhormat. Soalan yang kedua, saya mempersilakan Datuk Haji